Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 3, bidang ibadah unit 1, tajuknya Bersuci daripada hadas. Boleh rujuk buku teks muka surat 80 hingga 83. Objektif pembelajaran hari ini ialah menyatakan maksud hadas, menjelaskan jenis hadas, menyatakan hukum bersuci daripada hadas, menyenaraikan hadas besar, menyenaraikan perkara yang dilarang ketika berhadas besar, menghuraikan kaedah bersuci daripada hadas, dan menganalisis kepentingan bersuci daripada hadas. Apa maksud hadas? Hadas bermaksud kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Contohnya, solat, baca Al-Quran dan juga tawaf. Tawaf maksudnya mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali ketika menunaikan umrah ataupun haji. Sekarang kita lihat pembahagian hadas dan juga hukum bersuci daripada hadas. Okey, hadas ini ada 2 jenis. Yang pertama ialah hadas kecil. Hadas kecil ini maksudnya keadaan diri kita yang tidak berwuduk. Jadi bagaimana cara kita bersuci? Caranya ialah dengan mengambil wuduk. Contohnya kita mahu solat. Sebelum solat kita kena ambil wuduk supaya diri kita suci dan solat kita sah dan diterima. Okey, jenis hadas yang kedua pula ialah hadas besar. Nanti saya akan terangkan contoh-contohnya. Cara bersuci daripada hadas besar ini ialah dengan mandi wajib. Okey, bagaimana caranya? Ustazah akan terangkan selepas ini. Okey, apa hukum bersuci daripada hadas? Hukumnya ialah wajib. Okey, bukan harus dan juga bukan sunat, tetapi wajib. Umat Islam wajib bersuci daripada hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Shadaqallahul azim. Maksudnya, jika kamu berjunub, maka bersucilah. Surah Al-Maidah ayat 6. Okey, berjunub ini adalah keadaan selepas melakukan hubungan antara suami dan isteri. Okey. Berjunub ini adalah salah satu contoh daripada hadas besar. Jadi dalam ayat ini Allah perintahkan apabila kita dalam keadaan hadas besar, maka kita wajib bersuci. Okey, apa dia perkara yang menyebabkan kita dalam keadaan hadas besar? Yang pertama ialah nifas. Okey, bukan nafas tapi nifas. Nifas ini maksudnya darah yang keluar setelah melahirkan anak. Jadi maksudnya darah yang keluar daripada seorang ibu lah. Okey, selepas dia melahirkan anak, keluar darah, itu darah itu disebut sebagai nifas. Okey, jadi yang lelaki tidak ada. Okey. Sebab yang kedua ialah keluar mani. Okey, mani ini ialah air yang keluar selepas mencapai tahap syahwat. Okay. Sebab yang ketiga ialah bersetubuh. Okey, bersetubuh maksudnya menjalinkan hubungan antara suami dan isteri. Maksudnya sama dengan berjunub tadi. Okey, menjalinkan hubungan suami isteri. Sebab yang keempat ialah haid, iaitu darah yang keluar daripada rahim wanita yang sihat. Okey, darah haid. Yang ini pun perempuan sahaja. Sebab yang keempat ialah mati. Apabila seseorang itu mati, maka dia dalam keadaan hadas besar. Sebab itu, antara perkara wajib yang dilakukan ke atas jenazah umat Islam ialah memandikan jenazah. Sebab jenazah itu dalam keadaan hadas besar. Okey. Dan sebab yang terakhir ialah
melahirkan anak. Okey, wanita yang melahirkan anak ataupun disebut sebagai wiladah. Okey. Jadi, ini ialah 6 perkara yang menyebabkan seseorang itu dalam keadaan hadas besar. Seterusnya kita lihat perkara yang dilarang ketika kita dalam hadas besar. Ada perkara-perkara yang kita tidak boleh buat. Yang pertama ialah solat. Apabila kita dalam keadaan hadas besar, tidak boleh solat. Contohnya perempuan yang keluar darah haid, dia tidak boleh menunaikan solat. Yang kedua ialah tawaf, iaitu mengelilingi Kaabah. Apabila kita dalam keadaan hadas besar, kita tidak boleh tawaf. Yang ketiga ialah membaca dan menyentuh Al-Quran. Okey, kita tidak boleh membaca ataupun menyentuh Al-Quran apabila kita dalam keadaan hadas besar. Selagi kita tidak bersuci, selagi itu kita tidak boleh melakukan perkara-perkara ini. Dan yang seterusnya ialah berada di dalam masjid. Okey. Okey, sekarang kita lihat bagaimana cara untuk mandi wajib, iaitu bagaimana cara untuk bersuci daripada hadas besar. Okey, yang pertama ialah hilangkan najis. Yang ini adalah wajib kita buat. Maksudnya bersihkan dulu diri kita daripada sebarang kotoran ataupun najis yang melekat pada badan kita. Ataupun dalam erti kata lain, mandi macam biasa dulu, bersihkan badan, hilangkan najis pada badan. Langkah yang kedua ialah membaca basmalah. Basmalah ni maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sambil niat mengangkat hadas besar. Okey, sambil berniat. Ini pun wajib. Apa dia niat mandi wajib ataupun niat angkat hadas besar? Okey. Ikut saya baca. Nawaitu raf'al hadatsil akbari lillahi ta'ala. Bagus, sekali lagi. Nawaitu raf'al hadatsil akbari lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey, jadi niat ni kena hafal. Supaya nanti apabila kita dalam keadaan hadas besar, kita mahu mandi wajib, jadi kita sudah tahu apa dia punya niat. Okey, langkah yang ketiga ialah basuh tangan 3 kali. Okey, bersihkan tangan. Yang ini adalah sunat. Okey, maksudnya sunat kalau kita tidak buat pun tidak apa. Okey. Langkah keempat ialah basuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Pastikan kemaluan kita bersih daripada sebarang najis. Okey, yang ini wajib. Okey, wajib. Seterusnya, ambil wuduk. Okey, sebelum kita meneruskan mandi tu, kita ambil wuduk. Yang ini ialah sunat. Maksudnya kalau kita tidak ambil wuduk pun tidak apa. Tapi kalau ambil wuduk lagi bagus, dapat pahala sunat. Langkah seterusnya ialah basuh rambut di kepala dan juga telinga. Okey, maksudnya ratakan air ke seluruh kepala. Yang ini ialah wajib. Langkah ini kena buat. Okey. Seterusnya ialah jirus air ke seluruh badan. Basahkan badan, pastikan air kena seluruh badan kita. Yang ini ialah wajib. Okey, nama pun mandi kan? Okey. Jadi kena siram badan. Semasa mandi itu, sunat kita mulakan dari sebelah kanan. Maksudnya kita siram bahagian badan sebelah kanan terlebih dahulu sebelum sebelah kiri. Okey. Langkah seterusnya, gosok bahagian sulit dan lipatannya. Yang ini pun wajib. Maksudnya, pastikan air sampai ke seluruh anggota badan kita. Okey, celah-celah siku ataupun bawah lutut. Okey, di mana kawasan air yang susah mungkin tidak dapat lalu dengan sempurna, kita kena gosok untuk pastikan
air membasahi seluruh badan kita. Dan langkah yang terakhir ialah membasuh kaki. Ini pun wajib. Okey. Jadi maksudnya apabila kita mandi wajib, kita kena pastikan air itu mengalir daripada kepala sampai hujung kaki. Seluruh badan kita kena dibasahi oleh air. Okey. Itulah cara untuk mandi wajib. Sekarang kita lihat kepentingan bersuci dari hadas besar. Okey, ada dua bahagian. Yang pertama dari segi jasmani, fizikal. Apa yang akan jadi dengan diri kita apabila kita bersuci dari hadas besar? Yang pertama ialah badan kita bersih dan segar. Kan sudah mandi bersih-bersih, jadi badan pun jadi segar, jadi bersih. Seterusnya kita akan sihat. Okey, apabila kita mandi, kita hilangkan segala kotoran daripada badan, insya-Allah kesihatan kita terjamin. Seterusnya bersih dari bau dan kuman. Okey. Dan yang terakhir, selesa berinteraksi dengan orang lain. Selesa bergaul dengan orang lain. Okey, kenapa? Sebab badan kita tidak busuk. Kan? Sudah mandi. Okey. Bahagian yang kedua ialah dari segi rohani. Apabila kita bersuci dari hadas besar, kita boleh solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Ini yang paling penting. Apabila kita dalam hadas besar, kita tidak boleh buat ibadah-ibadah macam solat, kan? Jadi, kita mesti bersuci daripada hadas besar supaya kita boleh solat, tawaf dan baca ataupun sentuh Al-Quran. Seterusnya, ibadah diterima oleh Allah. Ialah contoh solat. Syarat sah solat ialah suci. Apabila kita solat dalam keadaan tidak suci, solat tadi tidak diterima sebab dia tidak sah. Okey, jadi pentingnya kita bersuci daripada hadas besar. Dan yang terakhir, sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Allah sudah perintahkan tadi dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah tadi, apabila kita dalam keadaan berhadas, maka kita perlu bersuci, wajib bersuci. Itu ialah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selesai pelajaran kita hari ini. Semoga kamu dapat memahami tajuk ini dengan baik dan dapat mengaplikasikannya dalam hidup kamu seharian.